Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar tentang salah satu topik di dalam mata pelajaran Pendidikan Islam tingkatan 1 di bawah pelajaran kedua yang bertajuk Memohon Kebahagiaan Hakiki, di mana selepas habis sahaja video ini, apa yang saya harapkan daripada para pelajar adalah pertamanya dapat membaca ayat Al-Quran dengan bertajwid, yang kedua memahami maknanya, yang ketiga dapat menghafal doa di dalam ayat ini, dan yang keempat dapat mengamalkan apa yang kita pelajari berkenaan dengan doa ini. Baik, doa apa yang kita nak belajar hari ini ialah doa yang biasa sebenarnya kita baca, iaitulah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa yang ringkas tetapi istimewaannya sangat besar. Daripada mana doa ini berasal? Doa ini berasal daripada ayat Al-Quran, daripada surah Al-Baqarah, iaitu surah yang kedua ayat ke-201 yang berbunyi, وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ, yang bermaksud وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ, dan di antara mereka ada yang berkata, iaitu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan, wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kebaikan, wa qina adzabannar, dan peliharalah kami daripada azab neraka. Beberapa hukum tajwid di dalam ayat ini. Pertamanya kita lihat pada wa minhum may, tengok pada huruf mim itu di atasnya ada tanda tasydid, maka dia berhukum dengan hukum wajibul gunnah, iaitu wajib dengung. Dan kena ingat, apabila ada sahaja hukum dengung, maka dia adalah dengung dengan dua harkat. Jadi bacaannya wa minhum. Kita pergi kepada perkataan may yaqulu, nun mati bertemu ya berbaris. Kalau nun dia berbaris mati tetapi tidak ada apa-apa tanda pada nun itu, bermakna nun tu kosong, dia mengisyaratkan bahawa nun itu berdengung. Kalau dalam konteks kalimah ini, nun selepasnya ada ya, bermakna bacaannya perlu masukkan ke dalam huruf ya dengan dengung. May yaqulu. Kemudian kita pergi kepada perkataan selepasnya, Rabbana atina. Perhatikan pada kalimah Rabbana, di atas alif ada mad jaiz munfasil. Kita boleh baca dengan 3 cara, 2 harkat, 4 harkat atau 5 harkat. Kecuali kalau kita hendak berhenti pada kalimah Rabbana, kita hanya boleh membaca dengan 2 harkat sahaja. Kemudian kita tengok pada perkataan selepasnya, fit dunya. Di situ ada nun mati bertemu dengan ya. Kalau kita tengok pada hukum idgham ma'al gunnah, nun mati bertemu dengan ya sepatutnya dia dengung. Tetapi di dalam kalimah ad-dunya, dia terkecuali, dibaca dengan jelas, fit dunya. Jadi kalau kita nak tengok nun yang jelas bacaannya ataupun dengung, senang saja. Tengok pada kalimah nun itu, kalau dia ada bertanda mati yang seperti huruf dal, maka dia disebut dengan jelas. Kemudian kita pergi kepada kalimah selepasnya itu, iaitu hasanah, makhraj huruf ha. Kebanyakan orang tersilap membezakan huruf ha simpul dan ha pedas. Ha di dalam kalimah ini adalah ha pedas. Bila kita baca tu, kita seperti menahan pedas. Ha, geseran angin di kerongkong kita. Ha. Berbeza dengan ha bulat ataupun ha simpul, itu Ustaz panggil ha gelak, macam kita baca ha yang biasa. Tetapi dalam kalimah ini dia ada perbezaan dengan ha simpul itu tadi. Okey, jadi bacaannya adalah ha pedas. Cuba perhatikan perbezaannya, hasana dan hasana. Okey, yang kedua adalah yang betul. Kemudian kita tengok pada kalimah yang sama pada ta marbutah. Okey, hasanatau. Apabila kita tengok ada tanwin berbaris atas yang tidak selari seperti di atas ta marbutah itu, maka ia mengisyaratkan adanya dengung di situ. Kalau kita sambung, maka bacaan kita perlu dengung dan kita perlu masukkan ke dalam huruf selepasnya. Hasanatau.
Okey, itu sekiranya kita sambung. Tapi kalau kita berhenti pada perkataan hasanatan, maka dia perlu dibaca seperti ha simpul, hasanah. Seterusnya kita pergi kepada perkataan hasanah yang kedua, di bawah itu pun sama. Okey, kita tengok perkataan azab. Kebanyakan antara kita tersilap membezakan huruf zal dan huruf zal. Huruf zal sebutannya hujung lidah kita menyentuh hujung gigi hadapan atas, za, adha. Jadi dia akan menghasilkan satu bunyi yang lebih lembut berbanding dengan za yang biasa. Kemudian yang terakhir kita lihat pada kalimah an-nar, nun di atasnya ada tasydid, dia memiliki hukum wajibul gunnah, iaitu wajib dengung. Azaban nar, kita tidak boleh simply baca azaban nar, tidak boleh begitu. Dan seterusnya kita pergi kepada intisari ayat. Daripada surah Al-Fatihah sehingga surah An-Nas, Allah nukilkan doa-doa para nabi dan orang-orang yang saleh supaya dia menjadi tauladan kepada kita. Dan Al-Quran itu hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, petunjuk bagi orang-orang mukmin, di mana apabila kita hendak mencari petunjuk bagaimana untuk kita berdoa dengan doa yang Allah suka, maka kita carilah doa-doa yang ada di dalam kitab Allah Al-Quran. Salah satunya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Apa yang istimewanya doa ini? Doa ini adalah doa yang paling banyak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membacanya. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, kana aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang paling banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ialah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ada apa dengan doa ini? Baik, di dalam doa ini ada 3 bahagian. Bahagian yang pertama adalah Rabbana atina fid dunya hasanah, wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan. Kalau kita tengok di dalam buku teks, di antara contoh kebaikan di dunia ini termasuklah kita mendapat kesihatan yang baik, rezeki yang berkat, rumah yang selesa dan keluarga yang bahagia. Bahagian yang kedua adalah wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kebaikan. Apa contoh kebaikan di akhirat? Memperolehi keampunan dan keredaan Allah, terhindar daripada seksa api neraka dan mendapat ganjaran syurga. Bahagian yang ketiga, waqina adzaban nar, dan peliharalah kami daripada azab neraka, yang mana azab neraka ini kita tahu azabun azim, azab yang besar, azabun alim, azab yang pedih, yang mana kalau kita dicelupkan sesaat sekalipun, pastilah kita tidak akan dapat menanggung kepedihan dan penderitaannya. Untuk akhir sekali, setelah kita belajar ini, hendaklah kita amalkan di dalam kehidupan kita. Amalkan apa? Amalkan doa ini. Bila kita boleh amalkan doa ini? Of course, yang pertama di luar solat dan di dalam solat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salati innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Bermakna di dalam solat pun kita perlu meminta pertolongan daripada Allah Jalla Jalaluh. Bilanya kita nak minta pertolongan di dalam solat ini yang dibenarkan, iaitulah pada ketika sujud dan juga selepas tasyahud akhir ataupun tahiyat akhir. Fil alamina innaka hamidum majid. Kalau kita tidak ada hafal doa yang lain, maka kita boleh bacakan doa Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kemudian kita boleh bagi salam, dan semoga ianya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.